Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan fokuskan maju dalam industri mutakhir SP 3.4.1. Berdasarkan gambar ni, apa yang awak nampak? Apa yang awak faham? Ini tablet, ini adalah mesin di dalam kilang. Awak rasa apa yang terbayang dalam fikiran awak tentang topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, seterusnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari kemahiran menulis. Standard kandungan kita 3.4, menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Standard pembelajaran kita pula 3.4.1, menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Kita nak buat rangka karangan dan kita nak analisis isi penting. Okey, objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menganalisis isi penting dengan memberikan contoh yang sesuai. Kedua, membina kerangka karangan dengan betul. Dua hari ini kita nak tengok sama ada berjaya dicapai ataupun tidak. Untuk bahan pengajaran pada hari ini, kita menggunakan sepenuhnya buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 halaman 66 dan halaman 67. Untuk aktiviti pertama, anda dikehendaki membaca kedua-dua bahan berikut. Berdasarkan kedua-dua bahan tersebut, kenal pasti dan senaraikan isi-isi penting karangan tentang kepentingan industri 4.0. Kita baca, kita kenal pasti dan kita senaraikan isi-isi penting tentang petikan tersebut. Okey, ini adalah petikan tersebut, halaman 66 dan halaman 67. Kita akan baca bersama-sama. Cikgu besarkan sikit supaya kita dapat baca dengan lebih jelas. Okey, tajuk petikan ini ialah Revolusi Industri. Pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menjelaskan bahawa revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimumkan fungsi otak. Dalam erti kata lain, hidup manusia akan dipermudah dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian manusia. Robot akan jadi kawan kita menurut petikan ini. Melalui kemajuan dalam revolusi industri 4.0, pesanan pizza yang kita lakukan melalui telefon akan dihantar dengan menggunakan perkhidmatan drone sampai di depan pintu rumah. Hebatnya, kita order pizza, lepas tu drone yang hantar dekat kita. Selain itu, segala urusan rumah seperti mencuci baju, memberikan makanan kepada haiwan kesayangan dan mematikan alat pendingin hawa hanya perlu dilakukan dengan menekan butang di telefon pintar masing-masing. Sekarang kita pakai remote kan? Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengambil perkhidmatan pembantu rumah. Banyak jimat lah macam tu. Untuk kepejabat pula, kita tidak perlu lagi memandu kereta kerana segala urusan pemanduan akan dikawal sepenuhnya melalui satelit ke tempat yang ingin dituju dengan selamatnya. Kita hanya duduk relax je kan dalam kereta tu, lepas tu tengok-tengok dah sampai office, dah sampai pejabat. Senario tersebut secara perlahan-lahan telah mula berkembang dan berevolusi menjadi satu bentuk norma yang biasa pada masa akan datang. Melalui industri 4.0 ini, segala urusan harian manusia akan dikongsi dengan robot yang dicipta khusus untuk mengoptimumkan keperluan dan keselesaan manusia. Banyak aplikasi yang digunakan telah pun kita nikmati. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi navigasi seperti Waze atau Google Maps membantu pemandu dengan memberikan arahan dan maklumat laluan
serta perjalanan. Okey, cikgu pun pakai aplikasi ni Waze dan Google Maps. Revolusi industri 4.0 memerlukan semua pihak mengadaptasi kehidupan harian seiring dengan pembangunan pesat dalam produk berteknologi dan sistem automasi lebih pintar. Malaysia antara negara yang bergerak ke hadapan dalam perkembangan ini. Langkah proaktif perlu diambil kerana beberapa buah negara seperti Jepun telah mengorak langkah ke arah industri 5.0. Kita baru nak 4.0, tapi Jepun dah ke 5.0. Hebatlah. Okey, menarik petikan ni. Seterusnya, bahan kedua. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, kita baca sama-sama. Tajuk petikan zaman robot. Apa itu zaman robot? Zaman dahulu, robot hanyalah sekadar mesin. Kini, kita menyaksikan robot dapat bertindak mengikut arahan yang disambungkan kepada sistem yang membolehkannya berfungsi dengan robot lain. Lebih tepat lagi, penggunaannya bersangkut paut dengan keupayaan internet. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan menjadi lebih cekap apabila semua urusan dilakukan melalui internet. Sebagai contoh, penggunaan robot sebagai pengesan dalam pertanian bukan sahaja mampu menentukan keadaan cuaca, malahan berupaya memaklumkan jumlah air yang diperlukan oleh tanaman. Hebatnya, robot ini kemudiannya memaklumkan data tersebut kepada robot lain. Selepas itu, robot lain pula akan menghasilkan nutrien tertentu mengikut bacaan robot pengesan tadi, bagi menjadikan tanaman lebih terpelihara dan lebih hebat apabila tindakan ini dilakukan setiap saat tanpa henti dalam setahun. Lepas satu dia main serah-serah tugas kan, ada kepentingan masing-masing. Dalam bidang perubatan pula, penggunaan robot berupaya untuk mempercepat proses rawatan. Dalam bidang ini, robot membantu manusia untuk menganalisis dan mendiagnosis pelbagai jenis penyakit seperti pertumbuhan kanser. Robot juga berguna untuk membantu doktor menjalankan operasi pembedahan dalam bahagian tubuh manusia yang sensitif dan sukar dilakukan dengan tangan. Betul juga tu. Sebab robot kan dia bukan manusia, jadi dia tak perlukan rehat, dia tiada tenaga, tiada perasaan, jadi dia boleh lakukan sesuatu dengan lebih teliti. Selain itu, penggunaan robot turut membawa kepentingan dalam bidang ketenteraan dan menjaga keselamatan negara. Kemajuan teknologi dalam bidang robotik boleh membantu tentera mengesan bom, periuk api dan sebagainya. Di samping itu, robot juga memainkan peranan penting sebagai ejen perisikan dan mengesan segala pergerakan yang dirancang oleh musuh. Oleh yang demikian, keselamatan negara lebih terjamin daripada pencerobohan. Nampak tak? Dulu, manusia, tentera yang jaga negara. Nanti, bila revolusi industri 5.0, robot yang jaga negara kita daripada ancaman musuh. Banyak lagi tugas manusia yang boleh dilakukan oleh robot dengan lebih efektif. Manusia boleh memanfaatkan penggunaan robot untuk pelbagai tujuan. Robot boleh mengambil alih tugas manusia sebagai pekerja kilang, pembantu rumah, penghibur dan sebagainya. Tidak mustahil suatu masa nanti manusia akan terlalu bergantung pada robot dalam kehidupan. Robot akan berada di mana-mana untuk membantu manusia menjalankan tugas dalam pelbagai rutin kehidupan. Tak mustahil satu hari nanti robot yang banyak melaksanakan tugas yang selama ini manusia lakukan. Okey, cuba kita tengok gambar. Industri 1.0, 2.0, 3.0 sehinggalah 5.0. Adanya perubahan dari segi kemodenan dan kebergantungan terhadap robot. Tengoklah sekali ni. Semuanya hanya diarahkan. Pakai wifi je robot boleh buat semua. Okey, seterusnya berdasarkan dua bahan tersebut, dua bahan petikan ini, kita perlu kenal pasti isi penting.
cikgu dah keluarkan isi penting, cikgu dah gariskan isi-isi penting. Ini apa yang cikgu buatlah. Awak boleh gariskan ikut awak punya pemahaman. Tetapi awak perlulah merujuk halaman 66 dan halaman 67. Inilah isi penting yang cikgu telah gariskan berwarna hijau. Okey, lepas kita dah kenal pasti isi penting, seterusnya kita keluarkan semuanya dalam bentuk macam ni. Cikgu dah keluarkan 15 isi penting. Bila kita nak analisis ni, analisis tu kita kena kenal pasti sama ada semua fakta, semua perkara daripada ke-15 isi ni logik ke tak, relevan ke tak, boleh dipercayai ke tidak. Jadi kita perlu analisis satu persatu. Sebagai contoh, nombor 10. Jepun telah mengorak langkah ke arah industri 5.0. Betul ke kenyataan ni? Apa bukti dia? Dari mana kita nak tengok sumber? Jadi kita boleh rujuk internet sama ada nak tengok perkara ini betul ataupun rekaan semata-mata. Jadi cikgu nak awak buat nombor 1 sampai nombor 15, awak kenal pasti sama ada setiap fakta ataupun isi ini betul ataupun boleh boleh tidak dipercayai kesahihannya. Boleh rujuk internet. Okey, seterusnya kita akan belajar cara untuk menghasilkan kerangka penulisan. Apa itu kerangka penulisan? Cikgu rasa ada yang dah tahu dan kita dah selalu buat. Tapi tak apa, hari ni kita belajar balik. Okey. Untuk pertama sekali, kita perlulah tentukan skop kerangka penulisan yang hendak disampaikan. Kita perlulah tentukan skop tu, sama ada skop tu besar, luas ataupun kita kecilkan skop rangka karangan kita. Kedua, kita perlu baca bahan yang disediakan dengan teliti. Kalau kita tak baca, macam mana kita nak dapat maklumat? Seterusnya, kita perlu analisis dan pilih isi yang sesuai dengan skop kerangka penulisan. Macam bahan tadi, inilah kita punya isi penting. Kita dah keluarkan 15 isi penting yang kita rasakan penting dalam bahan tersebut. Seterusnya, kita perlu susun isi yang telah dipilih. Ni 15 ni kita belum susun lagi. Kejap lagi kita akan susun. Tulis rangka penulisan dalam bentuk yang sesuai dengan isi yang dipilih. Bentuk ni ada banyak jenis. Kerangka ni boleh disediakan dalam bentuk peta pemikiran, carta alih dan sebagainya. Ikut kreativiti anda. Okey, ini adalah yang paling penting juga, formula penghasilan isi karangan. Dalam menghasilkan isi karangan, kita perlu memasukkan kelima aspek ini. Yang pertama, ayat topik. Yang kedua, ayat huraian. Yang ketiga, ayat contoh. Keempat, ayat kesan. Dan yang kelima, ayat penegas. Isi awak akan menjadi cemerlang ataupun sedap untuk dihuraikan dan panjang jika awak menggunakan kelima aspek ini. Kita tengok contoh yang cikgu telah sediakan. Ini merupakan contoh yang cikgu telah sediakan untuk rangka karangan. Tajuk karangan untuk rangka ini ialah kepentingan amalan berjimat cermat. Ini adalah tajuk karangan. Seterusnya, kita pergi satu persatu dalam setiap aspek, 5 aspek tadi. Okey, yang pertama, kepentingan amalan berjimat cermat. Pertama, menjamin masa depan. Kita bagi kita punya idea. Seterusnya, kita perlu huraikan idea kita. Kenapa kita cakap berjimat cermat ni dapat menjamin masa depan? Kita boleh menabung di bank sedikit demi sedikit untuk masa depan. Itu huraian kita. Cuba kita bagi contoh. Jadi kita masukkan ayat contoh. Wang tabungan dalam SSPN boleh digunakan untuk menyambung pengajian. Betul? Bila kita dah menabung, kita boleh gunakan untuk menyambung pengajian. Sama ada di peringkat ijazah, diploma mahupun doktor falsafah, PhD. Okey, lepas tu, jadi kesannya kita tidak akan ada kesulitan wang pada masa depan. Sebab apa? Kita dah menabung. Last sekali, ayat penegas kita tegaskan. Amalan ini wajar diamalkan dalam kehidupan.
semuanya berkait. Daripada ayat topik hingga ayat penegas, semuanya berkait. Dari sini, jika awak kaitkan antara satu aspek dengan aspek yang lain, di situ kita dapat lihat tautan antara isi dan kematangan awak menghuraikan sesuatu isi dalam perenggan. Okey, seterusnya untuk aktiviti 2, cikgu minta awak tulis rangka karangan berdasarkan 4 idea utama yang telah anda senaraikan. Rangka karangan tersebut boleh dalam bentuk peta pemikiran, carta alir dan sebagainya. Anda dibenarkan untuk mencari maklumat tambahan melalui pembacaan dan carian di internet. Carilah maklumat sikit dalam internet. Okey, seterusnya. Tarikh akhir menghantar tugasan pada 11 Julai 2021 iaitu hari Ahad. Lama cikgu bagi masa tu. Cikgu rasa awak boleh hantar lebih awal dari tarikh ini. Okey, ini dia. Cikgu dah bantu awak. Cikgu dah bantu awak susun dah kepentingan setiap isi penting tadi. Okey, kita tengok yang warna kuning. Yang warna kuning 1, 2, 3. Ni nombor salah Nombor 4. 1 sampai 4 ni semuanya adalah idea utama. Kita boleh masukkan dalam ayat topik. Okey, ni semua ayat topik awak. Awak nak buat rangka tu, buat nombor 1 pasal robot membawa kepentingan dalam bidang ketenteraan. Isi pertama. Isi kedua, penggunaan robot sebagai pengesan dalam pertanian. Ketiga, penggunaan robot berupaya untuk mempercepat proses rawatan. Dan yang keempat, robot memastikan pengeluaran barangan dan perkhidmatan menjadi lebih cekap. Jadi ada 4 isi ataupun 4 idea utama yang perlu awak hasilkan rangka karangan. Pertama, kepentingan revolusi 4.0 dalam bidang ketenteraan. Yang kedua, dalam bidang pertanian. Yang ketiga, dalam bidang perubatan. Dan yang terakhir, dalam bidang penghasilan dan pengeluaran barangan. Mesti ada nak tanya dekat cikgu. Cikgu, jadi yang berwarna purple ataupun ungu ni kita nak gunakan untuk apa? Oh, yang berwarna purple ataupun ungu ini kita boleh masukkan dalam ayat huraian, ayat contoh ataupun ayat kesan. Tetapi kita perlu pilih mengikut kesesuaian. Contoh yang pertama, robot membawa kepentingan dalam bidang ketenteraan. Tiba-tiba awak cakap dia punya ayat huraian, Jepun telah mengorak langkah ke arah industri 5.0. Jadinya tak boleh, salah, tak ada kaitan. Cari yang ada kaitan. Jadi nanti mesti ada lagi yang bertanya, cikgu, kalau yang tak ada dalam ni, kalau tak ada kaitan dengan ni, tak apalah, awak cari maklumat lain dalam internet ataupun melalui pembacaan. Ini sekadar bahan ransangan, tapi awak boleh cari maklumat lain ataupun awak boleh tambah isi lain daripada semua isi ini. Okey, faham setakat tu? Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Jika apa-apa soalan masih tak faham ataupun awak nak lebih penerangan, boleh terus menghubungi cikgu. Semoga pembelajaran pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.